Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel Armiadi Signori. Yang amat berbahagia Puan Dr. Nurhazila Muhammad Hamid. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Armiadi, boleh panggil Armiadi. Saya pelajar PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Perubatan, dan saya berasal dari Banda Aceh, Indonesia. Baiklah, pada kali ini saya akan memperkenalkan beberapa tajuk pembelajaran bahasa Melayu Malaysia. Adapun tajuk tersebut adalah yang pertama, pengenalan latar belakang diri. Yang kedua, sistem panggilan. Ketiga, adat dan budaya. Keempat, tabu bahasa. Kelima, 3 kategori kata perbezaan kata Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan tajuk sistem panggilan. Sistem panggilan ini digunakan mengikuti fungsi masyarakat sebagai rujukan hormat dan dititik beratkan dalam majelis resmi. Adapun panggilan hormat tersebut antara lain adalah panggilan hormat keagamaan. Misalnya, panggilan sahibul samahah untuk mufti. Selanjutnya juga untuk panggilan hormat diraja, seperti panggilan Seri Paduka Baginda untuk gelaran yang di-Pertuan Agong. Juga ada panggilan hormat keturunan. Contoh, untuk lelaki, panggilan hormatnya adalah Yang Mulia. Seterusnya kita akan pergi pada tajuk adat dan budaya Melayu. Adat ialah suatu aturan dan tata cara hidup yang mencerminkan perbuatan, tingkah laku, dan kepercayaan. Budaya ialah suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi, kepercayaan, nilai, dan sikap. Semua masyarakat di Malaysia ada adat dan budaya tersendiri. Begitu juga dengan masyarakat Melayu. Adapun adat tersebut antara lain adalah adat berkunjung ke rumah orang lain. Dalam adat Melayu, ada adat berkunjung yang antara lain memberi salam, tinggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumah, bersalaman dan menundukkan sedikit kepala tanda hormat, dan lain-lain lagi. Selanjutnya ada adat perkawinan. Adat perkawinan akan melakukan fasa-fasa berikut: merisik, meminang, bertunang, nikah, dan bersanding. Adapun budaya Melayu di Malaysia ialah penggunaan baju Melayu dan juga baju kurung. Baju Melayu dipakai oleh lelaki dan baju kurung dipakai oleh perempuan. Dan masih banyak lagi budaya-budaya dan adat lainnya. Topik selanjutnya adalah tabu dalam bahasa Melayu. Tabu ialah sesuatu yang dilarang, pamali. Larangan ini kebiasaannya merujuk kepada sesuatu amalan, perbuatan, pakaian, dan seumpamanya. Terdapat beberapa kata tabu dalam bahasa Melayu yang perlu kita renung dan kaji. Kata tabu ini tidak sesuai dituturkan kerana konotasi yang kurang sesuai, terlalu bucah, atau ada unsur negatif. Di antara kata tabu ialah butuh, yang bermakna kemaluan lelaki. Jamban bermakna tandas atau balik air. Mampus yang maknanya meninggal. Gemuk yang bermakna orang sihat. Dan
janda yang bermakna ibu tunggal. Oke, kita sekarang pergi ke tajuk yang terakhir. 3 kategori kata, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang pertama, kata berbeza tapi makna sama. Contoh, dalam bahasa Malaysia, basikal, bahasa Indonesia, sepeda. Kedai dalam bahasa Malaysia, toko dalam bahasa Indonesia. Hospital dalam bahasa Melayu dan rumah sakit dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kata sama tetapi makna beza. Contoh, bisa. Bisa dalam bahasa Melayu bermakna racun. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bermakna boleh. Percuma dalam bahasa Melayu tanpa bayaran. Dalam bahasa Indonesia sia-sia. Sakit dalam bahasa Melayu rahasia. Dalam bahasa Indonesia sukar dicari. 3, kata atau makna sama, tetapi sedikit beza bunyi atau suku kata atau ejaan. Contoh, dalam bahasa Melayu bahawa, sedangkan dalam bahasa Indonesia bahwa. Dalam bahasa Melayu bas, dalam bahasa Indonesia bus. Dalam bahasa Melayu RT, dalam bahasa Indonesia arti. Dalam bahasa Melayu rosak, dalam bahasa Indonesia rusak. Baiklah, sekian video bahasa Melayu Malaysia saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.